Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliqa al-khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq الهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم وبعد. Muka surat yang yang kelima bawah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 daripada bawah. Kata muallif rahimahullahu ta'ala 12, 13 daripada bawah. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, dan tiada nampak dan tiada dibenar pada akal pula. Pada akal, pada fikir akal pula. Pada suluhan akal. Fil aqli, mana fi ta'aqulil aqli. Pada fikir akal. Mana akal yang sepakat dengan berfikir. Bila kita renung dengan akal, bila kita suluh dengan akal, kita pun buat keputusan. Itu mana hukum. Mana hukum, mana idrak, mendapat. Kita dapat apa? Tak dibenar pula bahawa ada suatu yang tupanan. Tupanan ni tempat tumpu, tupane, tempat tumpu atau dipanggil tumpuan bagi tiap-tiap yang lain, yakni yang lain daripada dirinya, melainkan zat. Zatlah tempat ditumpu. Zat mana tu? Bukan semata-mata zat. Kalau zat kita bukan tempat tumpu. Zat yang apabila difikirkan padanya, pada zat, bersepakai ia zat tu, artinya melainkan zat yang bersepakai, mana bersifat dengan tiap-tiap satu daripada 9 sifat. Apa 9 sifat tu? Sifat ni bila ada di zat tu, kita tumpu ke dia. Iaitu qudrah dan iradah. Qudrah, iradah ni 9 sifat yang bila ada di zat tu tempat tumpu. Kalau tak ada yang 9 ni, zat tu tak ditumpu kepadanya. Qudrah, salah satu. Iradah, ilmu, hayah, dan kaunuhu lah berlaku atas. Qaul, kaunuhu ni. Qaul yang menyabitkan ahwal. Kalau qaul yang tak menyabitkan ahwal pun, kaunuhu ni iaitu adanya sifat ma'ani di zat. Itu nak tolak Mu'tazilah. Dan jadi 4, campur kaunuhu, campur pula wahdaniyah. Itu 9 sifat. Bila ada 9 sifat tu di zat, kalau Mu'tazilah macam mana? Kalau Mu'tazilah dia menafi sifat. Dia menafikan sifat ma'ani. Walaupun Mu'tazilah menafi sifat ma'ani, dia masih menyabitkan samarah. Menafikan samarah tu kufur. Menafi ma'ani tak kufur lah. Ahli Sunnah wal Jamaah menyabitkan ma'ani, menyabitkan sifat di zat. Jadi Mu'tazilah, walaupun dia menafikan ma'ani, dia masih menyabitkan qudrah dengan mana samarah. Iradah dengan mana masamarah. Dia mengaku Allah Ta'ala berkuasa. Allah Ta'ala menghendaki. Allah Ta'ala hidup. Dia mengaku. Allah Ta'ala mengetahui. Allah Ta'ala berkuasa. Allah Ta'ala berkehendak. Allah Ta'ala hidup. Tapi
Bidatihi. Mana? Qadirun bidatihi. Muridun bidatihi. Alimun bidatihi. Hayatun bidatihi. Semua bidatihi. Adapun kita ahli sunnah wal jamaah, qadirun biqudratihi. Allah Ta'ala berkuasa. Tang berkuasa Tuhan semua mengaku. Siapa-siapa menafikan Tuhan berkuasa, kufur lah dia. Mu'tazilah pun mengaku berkuasa. Kita mengaku kuasa. Tapi kita berkuasa biqudratihi. Kok sifat. Sebab tu pada yang dia berbeza sikit. Kok sifat berkuasa begitu. Qudrah. Tuhan menghendaki muridun. Bukan bizatihi, bi iradatihi. Itulah mabda' bagi ta'luk. Bi iradah. Dengan mana mabda' bagi ta'luk. Alimun. Tuhan yang mengetahui. Bi ilmihi. Itu mabda' dia. Bi ilmihi tu. Kok sifat pengetahuan. Hayatun. Tuhan hidup. Bukan bizatihi lah. Kalau Mu'tazilah bizatihi. Sebab dia menafikan. Dia menafi Tuhan bersifat. Kita bihayatihi. Itu beza. Jadi sini ni kalau kita pandang segi Mu'tazilah, dia mengaku zat Tuhan ditumpu. Kerana Tuhan ada samarah. Samarah itu mana? Berkuasa, mengetahui, hidup, berkendak. Kita mengaku samarah ni. Tapi kita mengaku satu lagi. Itu nama sifat. Itu beza tu. Jadi atas kata Mu'tazilah ke atas kata-kata kita ke tetap Tuhan tu ditumpu kerana dia berkuasa. Tapi kita berkuasa bukan kok zat, kok sifat. Tuhan tu zat yang bersifat. Baik, di 9 sifat. Yang lagi akan datang lah, sebut nama-nama bagi sifat tu. Dan ada ia 9 sifat tu pada zat. Baik. Mana kata akal kita nampak. Bila kita suluh dengan akal, mana kita akan reti. Kata, zat yang nak ditumpu kepadanya tu mesti bersifat dengan 9 sifat ni. Kalau tak bersifat dengan 9 sifat ni, tak ditumpu kepadanya. Kalau Tuhan tu lemah, tak ditumpu. Kalau dia tu lemah tak jadi Tuhan lah. Pardu lah. Pardu. Dia mengaku dia Tuhan tapi dia lemah. Tentu bukan Tuhan lah. Tentu tak ditumpu. Tak ditumpu bukan Tuhan. Pada dakwah sajalah ke Tuhan. Baik. Kata mu'alif rahimahullahu ta'ala ni lah. Yang ulama susun. Sifat-sifat ketuhanan. Sifat-sifat yang bila ada di zat, dialah Tuhan. Dialah dipanggil al-ma'bud bihaqqin. Yang disembah dengan sebenar-benar pada nafsul amri. Kalau tak bersifat dengan sifat ni, bukan Tuhan. Kalau tak bersifat dengan sifat-sifat yang dulu, 11 sifat dan 9 sifat ni, dia bukan Tuhan. Inilah dipanggil sifat-sifat ketuhanan. Malah sifat ketuhanan. Daripada wujud sampailah sifat kalam. Sifat ketuhanan. Dan kaunuhu atas qawli masyhur. Kalau gitu, Mu'tazilah dia mengaku Allah Tuhan. Tapi dia menafi qudrah. Qudrah makna mabda'. Dia menafi iradah. Iradah makna sifat. Dia menafi segala-gala mabadi, mabda'. Mabda' bagi ta'luk lah. Lepas tu macam mana Mu'tazilah mengaku Allah tu Tuhan? Ya, dia mengaku samarah tu. Pun dia adalah tu. Dia mengaku berkuasa, mengetahui, melihat, berkehendak. Dia mengaku semua tu. Mana? Dia tak menafi lah Allah tu Tuhan. Dah kita kata dah 11 dengan 9 ni sifat-sifat ketuhanan macam mana Mu'tazilah. Mu'tazilah ni mengaku Allah tu Tuhan juga. Padahal dia menafi ma'ani. Ya, menafi ma'ani bagi sisi dia tak cedera lah pada ketuhanan Allah. Pasal dia mengaku qadirun bizatihi. Allah Ta'ala yang berkuasa ketika zat. Kita ahli sunnah wal jamaah sepakat dah. Sepakat kita ahli sunnah wal jamaah Tuhan tu zat yang bersifat dengan qudrah. Baik. Kata mu'alif rahimahullahu ta'ala dan maha suci. Maha suci ni kalau nisbah kita menyuci, mana kita beriktiqad maha suci. Mana kita idrakus subut, isbat
Ataupun kita menyabit, kita menapi segala kekurangan di Allah. Mana apa kita menapi? Bukan napi mana kita buang, bukan. Mana kita mengaku diri Allah Ta'ala tak ada kena mengena, tak bersangkut paut dengan segala kekurangan. Tak pandang menyuci. Kena faham? Ini tak payah buat forum ni. Ini ditulis dalam kitab-kitab usul dah, hurai dah. Tak payah kita buat forum. Kita dah menyuci Tuhan ni. Jadi ingat siapa cuci baju. Baju ada daki, nyuci. Lepas tu hilang daki. Tuhan ni ada kekurangan, lepas tu menyuci. Bukan mana tu. Menyuci itu disebab kita beriktiqad. Tu perbuatan kita, perbuatan hati kita. Iktiqad hati kita. Iktiqad. Beriktiqad tu mana menyuci. Adapun diri Tuhan sendiri, Tuhan tu suci. Tak ada kena mengena dengan perkara mustahil. Habis. Pandang ke diri dia tu. Maha suci. Maha suci tu sifat Tuhan. Tak ada kena mengena. Tak sanggup paut. Daripada lawan-lawannya, lawan yang 9. Apa lawan 9? Lawan bagi qudrah, lemah. Lawan bagi iradah, lalai. Lawan bagi ilmu, jahil. Lawan bagi hayah, mana mati. Maha suci belakang. Baik. Jadi kita nak mengqadarkan Tuhan. Semua orang kita nak tak Tuhan tu sebagai Tuhan lah. Jangan kita nak bertuhan jatuhkan martabat Tuhan. Diketahui daripada cakapan itu Tuhan yang bersifat dengan ditumpu ke dia.
kepadanya, dan dia itu pula zat yang terkaya, bersifat dengan tak berhajat kepada yang lain. Jadi dua tu sifat Tuhan. Itu tupanan sifat bagi itu tupanan, itu zat yang ditumpu. Tupanan tu zat yang ditumpu. Zat yang ditumpu tu bersifat terkaya. Kaya di dia yang mengada, tak sama sekali. Tupanan tumbuhan bagi langkau. Kalau dan bersatulah tuhanan, bersatulah. Dialah bersifat dengan terkaya, dia juga lah bersifat dengan ditumpu kepadanya, termasuk. Dan tiada membenar akal bahawa ada tupanan, tempat tumpu, tupane, yang ditumpu, yang ditumpangkan. Mana? Menumpang. Makanan, kita kata. Makan dengan makanan. Bila kita sebut makan, kerja kita memakan kerja kita. Bila makanan, benda yang dimakan. Seperti mana titi, meniti, kerja kita. Meniti di atas titian. Titian tu sesuatu yang dititi atasnya. Sini pun tumpanan yang ditumpu kepadanya. Tu zat lah. Menumpu kerja kita. Menumpu ni perbuatan kita. Bukan perbuatan bagi tumpuan, tempat tumpu tu bukan. Menumpu kita kepada tumpanan, tempat tumpu. Dan tiada membenar akal bahawa ada tumpanan bagi yang lain, bagi tiap-tiap yang lain, yang tersebut itu melainkan satu zat jua, tak boleh berbilang-bilang. Tuhan ni tak boleh berbilang-bilang. Tak nampak, kita tak benarkan. Bila kita suluh dengan akal yang sempurna, akal yang sebenar akan mendapat bahawa alamat Tuhan tu satu ya. Tuhan yang mesti bersifat dengan terkaya, yang bersifat dengan ditumpu kepadanya tu mesti satu, tak boleh berbilang-bilang. Mana jalan dia tak boleh berbilang-bilang. Tu. Satu jua tafsir bagi jua tu. Tiada yang lain. Tu tafsir bagi jua. Tak ada yang lain, satu tu ya. Kerana apa? Mana wajah jalan dia? Tuhan ni tak boleh berbilang-bilang. Kerana jikalau berbilang-bilang, Tuhan yang sebenar-benar tu kalau berbilang-bilang lah. Tuhan yang bersifat dengan sifat ketuhanan lah. Zat yang bersifat dengan sifat ketuhanan tu kalau berbilang-bilang, nescaya adalah yang lebih daripada satu itu. Mana yang satu lagi lah. Yang satu lagi ke? Yang dua lagi ke? Yang tiga lagi ke? Yang lebih daripada satu lah. Hak ni Tuhan. Yang ni bila dia Tuhan, tentu bersifat dengan ditumpu kepadanya. Itu sifat dia. Dia juga bersifat dengan tak menumpu ke yang lain, tak berhajat ke yang lain. Itu zat. Kalaulah yang satu lagi pula pun Tuhan juga, tentu juga dia pun bersifat dengan apa? Bersifat ditumpu kepadanya. Dan dia jugalah tak berhajat ke yang lain. Saya adalah yang lebih daripada satu itu, setengah daripada yang lain yang menumpang. Pasal apa? Pasal yang sebelah sini bersifat dengan sifat ketuhanan. Apa sifat ketuhanan? Ditumpu kepadanya. Kalau gitu, yang sebelah sini pula tentu menumpu ke sini. Tentu menumpu ke Tuhan sebelah sini. Sebab apa? Sebab Tuhan sebelah sini ini bersifat dengan apa? Bersifat ditumpu kepadanya oleh yang lain. Setengah daripada yang lain sebelah sini. Itu belagah lah. Mana kata? Kalau ada satu Tuhan lagi, tentu Tuhan yang lain tu menumpu ke sebelah Tuhan sebelah sini. Maka jikalau adalah yang lebih itu tupanan bagi tiap-tiap yang lain juga, nescaya adalah yang satu itu
daripada yang lain yang menumpang. Tentu juga kalau sini mengaku dia Tuhan, tentu dia juga bersifat dengan ditumpu kepadanya oleh yang lain. Mana yang lain? Setengah daripada yang lain tu Tuhan sebelah sini. Yang lain daripada dia. Tentulah yang sebelah sini ini, yang kita mengaku dia tak berhajat kepada yang lain tu, berhajat ke sebelah sini. Pasal apa? Yang sebelah sini Tuhan. Bila dia Tuhan, dihajat kepadanya oleh yang lain. Setengah daripada yang lain ialah yang sebelah sini. Maka tiadalah ia terkaya. Kalau gitu, kita dakwa kata yang ni Tuhan, dia bersifat dengan terkaya. Sedangkan sebelah sini pun Tuhan juga. Sini berhajat ditumpu kepadanya. Bila bersifat dengan ditumpu kepadanya, tentu yang sebelah ini tak terkaya. Mana kata berhimpunlah terkaya dan tak terkaya. Tadi kita dakwa kata terkaya sebab dia Tuhan. Kita dakwa kata dia tak berhajat ke yang lain sebab dia Tuhan. Tiba-tiba kalau ada Tuhan lain pula sebelah sini, tentu pula dia bersifat dengan berhajat pula. Sebab apa? Sebab Tuhan ni bersifat dengan dihajat kepadanya. Tu. Makalah tiadalah ia terkaya pula. Kerana jikalau terkayanya, kalau dia bersifat dengan terkaya, saya berhimpun padanya terkaya dan menumpang. Kita boleh faham tu. Kita boleh faham dia ambil ni makna ketuhanan. Sebelah sini Tuhan. Ni misal saja. Sebelah ni pun Tuhan. Yang ni bersifat dengan apa? Bersifat dengan tak berhajat kepada yang lain sebab dia Tuhan. Okay. Kalaulah sebelah sini pun Tuhan juga, tentu dia juga bersifat dengan tak berhajat kepada yang lain sebab dia Tuhan. Baik. Satu lagi, Tuhan pula satu lagi, bersifat dengan ditumpu kepadanya, dihajat kepadanya. Tentulah yang di sini pun bersifat dengan ditumpu kepadanya oleh segala yang lain. Yang sini pun bersifat dengan ditumpu kepadanya oleh segala yang lain. Mana kata? Nisbah dengan sebelah sini, yang ni nama yang lain. Nisbah dengan yang ni nama yang lain. Mana yang ni berhajat ke sini sebab dia yang lain. Yang sebelah sini berhajat ke sini sebab yang lain. Mana kata berlawan lah tu. Belaga dua. Bersifat dengan dua yang berlawan. Kata dia tak berhajat, tiba-tiba dia berhajat sebab sebelah ni Tuhan. Sini pun kata dia terkaya, tak berhajat, tiba-tiba sini pun Tuhan. Tentu dihajat kepadanya. Itulah maksud berlawan. Terkaya dan berhajat. Dakwa kata terkaya. Tiba-tiba dalam masa yang sama dia juga berhajat. Itu mustahil. Itu wajah tak boleh Tuhan tu berbilang-bilang. Tu. Pada pandangan uqala, pada pandangan orang yang berakal, dia nampak Tuhan tak boleh berbilang-bilang. Tu. Sama sekali. Tu. Habis kata mu'alif rahimahullahu ta'ala. Dan iaitu berhimpun padanya terkaya dan menumpang tu mustahil. Berhimpun tu mustahil. Dialah terkaya, tak berhajat. Dia pula menumpang, berhajat pula. Berhimpunlah, berhajat dan tak berhajat tu mustahil. Karena apa mustahil? Kerana berhimpun padanya pada yang satu tu. Dua yang berlawan-lawanan. Sama juga yang sebelah ini pun. Berhimpun dua yang berlawan-lawan, iaitu terkaya dan berhajat. Satu lagi pula, ilat bagi mustahil itu, dan ada padanya ketiadaan suatu daripada dirinya, yakni Tuhan bukan Tuhan, ia bukan ia, tiada satu pada dirinya. Kata dakwa kata Tuhan, tiba-tiba menumpang bukan Tuhan. Tuhan bukan Tuhan itu mustahil. Tuhan bukan Tuhan itu mustahil. Tu. Kata Tuhan mesti bersifat dengan tak berhajat. Tiba-tiba berhajat. Itu mustahil. Mana? Tiada satu pada dirinya, Tuhan bukan Tuhan. Dia bukan dia. Tu. Habis kata mu'alif rahimahullah, demikian jugalah yang lebih daripada satu itu pun suatu juga. Kalau dakwa kata satu lebih, dia pun bersifat dengan dua yang berlawan juga. Terkaya dan menumpang, dia bukan dia. Itu mustahil. Tu. Kata mu'alif rahimahullahu ta'ala. Dan nyata bagi yang mendengar
Yang mendengar ni orang yang mendengar. Mendengar dengan nafi. Nafi pada kalimah la ilaha illallah tu. La tu. Nafi. Nafi sini mana apa nafi sini? Nafi makna sini artinya mengaku. Nafi mana mengaku. Bukan nafi mana membuang. Bukan nafi mana menolak. Nafi mana mengaku. Mana nafi tu? Mana tiada tu? Tiada. Tidak tu. Bukan nafi mana meniada. Bukan mana menidak. Mana mengaku tidak saja. Takut kita faham kata menafi ni mana buang. Asal benda tu ada, kita buang. Bukan mana tu. Bukan nafi mana tu. Nafi mana mengaku. Mana isbat idrakus subut. Nafiyun idrakul intifa'. Cuma kita mendapat. Akhir kita cuma dapat saja. Bila kita suluh, kita dapat. Tu kata hukum akal. Akal menghukum tu mana mengaku akal saja. Mengaku. Hukum akal mana mengaku akal. Idrakul nisbah saja. Mendapat. Idrakus subut. Isbat mana idrakus subut. Bukan isbat ambil bubuh tak. Asal tak ada ambil bubuh. Bukan itu. Mengaku. Mengaku sungguh. Sama juga dengan nafi. Bukan mana membuang. Mana mengaku. Mengaku. Orang yang berkata. Mengaku. Berkata dengan ketiadaan. Mengaku dengan ketiadaan. Mengaku orang yang berkata apa? Berkata la ilaha tu. Tidak ada Tuhan malaikat Allah tu. Apa makna la itu? Makna mengaku dengan ketiadaan. Dan dengan isbat. Atas pada katanya dengan nafi tu. Dan nyata bagi yang mendengar dengan isbat. Apa makna isbat? Isbat ni mana? Isbat ni asal mana? Menyabitkan. Isbat tu sifat bagi musbit. Bagi orang yang menyabitkan. Tu. Menyabit apa? Menyabit akan segala yang sabit. Menyabit akan segala sifat-sifat. Kalau menyabit mana mengaku, tak apa tu. Menyabit mana mengaku dengan subut, tak apalah. Memang mengaku tu kerja kita. Tu. Tapi nak di sini ni, benda yang sabit tu, tak nanti kita menyabit. Dia tetap sabit. Jadi subut tu sifat bagi yang sabit. Kita isbat. Kita ni musbit. Baik. Jadi tak parti di kita ni. Parti di perkara yang sabit. Mana bila kita parti perkara sabit tu, menyabit dengan mana apa? Mengaku dengan keadaan. Mengaku saja. Mengaku turut saja. Benda macam tu dah. Benda yang tak ada, tetap tak ada. Kita mengaku dengan tak ada. Benda yang sabit tetap sabit. Cuma kita mengaku tu. Mengaku dengan sabit. Mengaku dengan sabit tu dipanggil isbat. Mengaku dengan tidak tu dipanggil nafi tu. Jadi di sini nafi pun makna mengaku. Isbat pun makna mengaku. Ulama dia perjelas sebab apa? Takut kita silap faham. Silap faham macam mana? Silap faham kata Tuhan, sejak bila Tuhan jadi Tuhan? Sejak kita mengaku dia Tuhan. Bukan mana tu. Bukan sejak tu. Tuhan, jadi Tuhan tu bukan nanti kita mengaku. Tak nanti kita mengaku. Tu. Yang diaku tu tetap sabit dah. Tetap dah tu. Yang tak tetap ni hak belah kita mengaku kita tu. Ada mengaku, ada tak mengaku. Mana? Isbat. Mana perbuatan hati kita tu itu masuk dalam benda yang jaiz akli. Tu. Benda yang harus, benda yang boleh bergila ganti antara ada dengan tak ada, suruh dengan tak. Ada benda yang diaku tetap. Mana kata nafi, mana mengaku sini, isbat mana mengaku. Tu. Baik. Mengaku dengan keadaan. Ini ada Allah.
ada segala sifat-sifat Allah. Pada perkataannya, perkataan orang yang berkata tu. Kata apa? La ilaha illallah. Iman itu, duk dia mengaku tu. Tak kira lah benda-benda sam'iyat pun itu. Kita mengaku dengan syurga, mengaku dengan neraka, mengaku dengan sirat, mengaku dengan bangkit semula lepas pada mati, mengaku dengan ada balasan, mengaku ya. Kalau kita tak mengaku pun, benda tu berlaku juga. Benda tu dia berlaku. Mana iman tu dia mengaku. Mengaku kita ni baharu mengaku Allah tu qadim. Mengaku lah. Iman tu dia mengaku. Mengaku mana beri'atiqad. Tu. Adapun diri yang diaku tak ada terjejah langsung dengan aku kita ke, tak mengaku kita ke, tak jejah. Tak ada jejah. Mana iman tu dia mengaku. Kata mu'alif rahimahullahu ta'ala. Perkataannya tu. Di fa'il bagi nyata. Nyata, fa'il bagi nyata, fa'il bagi sebelah sana. Nyatalah. Tu sebelah sana tu. Dan nyata bagi orang yang mendengar, nyata apa? Nyata oleh mengakunya. Mengaku orang yang berkata. Mengaku dengan bahawa Tuhan itu Allah Ta'ala asa jua. Kalau kita tak kenal dia lah. Dia turun daripada mana? Turun daripada taksi mana? Dia memang jumpa kita. Dia kata apa? La ilaha illallah. Kita dengar perkataan ni, kita reti kata apa? Oh, dia duk mengaku kata Allah tu asa jua. Allah tu bersifat dengan sifat ketuhanan. Itulah. Kita reti. Kita reti hak dia duk kata la ilaha illallah tu. Oh, dia duk mengaku. Allah Ta'ala tu Tuhan. Dia mengaku akan ketuhanan Allah. Tuhan tu bernama dia Allah. Tuhan tu pula bersifat dengan sa. Habis ni jalan berkuruh ni tu. Dia hurai macam tu. Tu. Dah ada siap-siap dah di situ. Wahdaniyah dah ada siap-siap gitu. Tak bahas wahdaniyah lagi. Tak apa dah. Kalau mengaku Allah tu Tuhan, tentu dia wahdaniyah. Sebab kalau dia Tuhan, dia mesti bersifat dengan iftiqar ilaih. Ditumpu kepadanya, dihajat kepadanya, dan dia pula bersifat dengan terkaya tu. Yang bersifat dengan terkaya, yang bersifat tak hajat ke yang lain tu mesti satu. Kalau dua, kalau berbilang-bilang tak boleh dengan wajah tadilah. Tapi ulama ni dia bahas lagi. Tak sebab apa ilmu usul ni bahaya dia besar. Tak terkaya dengan ijmal, kena tafsil pula. Kadang-kadang dah tafsil tu, balas lagi tafsil pula. Seperti kita mengaji dah sifat wujud Tuhan tu wujud hakiki, bukan wujud yang majazi. Wujud Tuhan tu wujud yang tak terima mula. Wujud yang tak terdahulu oleh ada. Wujud yang tak bergiliang dengan tak ada. Tak ada sebelum awal ke, tak ada sebelum ujung ke, tu wujud Tuhan. Tapi tak jadi lagi, kena bahas pula qidam baqa. Kalau reti di wujud hakiki tu pun tak apa dah. Tapi bahas lagi. Sebab bahaya usul ni, bahaya dia besar. Tergelincir dalam usul ni bahaya besar. Duk antara iman dan kufur tu. Menafi sifat nafsiyah, menafi sifat salbiyah. Bukan tegak menafi, meragu tentang nafsiyah, salbiyah saja kufur lah. Ragu ada baqa Allah, kufur orang tu. Menafi nafsiyah, salbiyah tu tak syak pada kufur dia. Adapun menafi ma'ani, lagi dia menyabitkan samarah, tak kufur lagi. Menafi ma'ani seperti Mu'tazilah. Tapi dia menyabitkan samarah. Dia mengaku Tuhan berkuasa, mengetahui, berkehendak, dia mengaku. Tapi ikut zat bukan ikut sifat. Itu tak kufur lagi lah. Nafi ma'ani. Kalau nafi samarah, kufur lah tu. Dia kata Tuhan tak berkuasa, kufur. Tuhan tak melihat, kufur lah tu. Mana kata bahaya besar, tak erti usul ni. Kata mu'alif rahimahullahu ta'ala. Baca lagi. Tafsir bagi jua tu. Jua, ja, tu.
Tiada yang lain sekali-kali itu tafsir bagi jua. Apa mana asa jua? Mana tak ada yang lain sekali-kali. Ha, tu. Ialah Allah tu. Jualah Tuhan yang wajib. Oh, Tuhan wajib juga lah. Ha, bukan wajib sumpah. Wajib hukum taklifi. Bukan. Bukan wajib mana buat berdosa. Buat dapat pahala. Tak buat berdosa. Bukan tu. Nama dia sama. Wajib juga. Ni wajib akli sini. Bukan wajib hukum taklif tu bukan. Ha, tu. Artinya wajib tu. Yang tentu. Ha, tu. Pada pandang akal. Pada suluhan akal. Pada ta'akul akal. Ha, yang tentu. Oleh bahawa ada baginya, bagi Tuhan tu. 20 perkara. 20 sifat. Yang lagi akan datang. Sebut nama-nama sifat. Sebut ni haba nama. Bukan sebut sifat tak. Sifat tak sebut. Sifat tu benda qadim, benda azali. Bukan habuan sebut. Sebut ni habuan nama je. Ha, tu. Kadang habuan sebut ni benda tak ada apa kita boleh sebut. Anak Allah. Bukan ada diri pun anak Allah. Tapi ada nama dia. Nama bagi benda tak ada. Ha, tu. Bukan sebut diri dia. Sebut nama dia. Ha, tu. Nama benda tak ada. Hak ni pun, hak benda sungguh ni pun. Habuan sebut ni habuan. Dan ada sekalian bahawa ada bagi 20 sifat. Sifat yang akan datang lah. Sebab tu nama ilmu sifat 20. Bubuh nama ilmu yang tiba bilangan. Boleh, tak ada masalah. Batu 20. Jarak daripada Al-Ustaz sampai ke tempat tu 20 batu. Dia panggil batu 20. Tu lah. Nama tiba bilangan tu. Ah, 20. Kita pun tak kata 20. Kita tak mahasar. Kita tak katalah sifat Tuhan tu hanya 20 saja. Hak 20 ni 20 yang wajib kita tahu dengan tafsil. Hak wajib kita mengaku dengan ijmal. Banyak lagi sifat-sifat kamalat Tuhan. Tu. Baik. Kata mu'alif rahimahullahu ta'ala. Kadang-kadang manusia ni dia reka sesuatu tu nampak kurang sangat. Kadang-kadang tak cukup pula dah. Dia kata tak payah ngaji sifat 20. Padan dengan ngaji qul huwallahu ahad saja. Yalah kalau dia boleh tafsir sungguh-sungguh. Kata padan dengan qul huwallahu ahad. Tapi bila kita kata sifat 20, tak cukup pula. Dia kata banyak lagi. Kok mana hang ni? Ustaz kata bukan 20. Kurang lagi 20. Bila sebut 20, kata mu'alif rahimahullahu ta'ala. Dan ada pula sekalian sifat-sifat kamalat. Itu yang wajib kita mengetahui dengan ijmal. Sifat-sifat kamalat. Sifat-sifat kamalat lah. Mana diri sifat tu sempurna. Bukan sifat yang menyempurnakan, bukan sifat takamulat, bukan sifat yang menyempurnakan zat. Zat Tuhan dah sempurna dah. Ni kita jawab bagi Mu'tazilah. Mu'tazilah yang bila kita kata Tuhan ada sifat ma'ani, dia kata kalau kita mengaku dengan ada sifat-sifat ma'ani di Allah, dia kata zat Tuhan tak sempurna lagi kalau gitu. Kita kata ini bukan sifat menyempurnakan. Nak abang kata diri sifat tu yang bersifat dengan sempurna, bukan sifat yang menyempurnakan. Zat tu sempurna. Mu'tazilah dia kata tak payah ada sifat. Zat Tuhan dah cukup sempurna. Tak ada sifat pun sempurna. Tak ada sifat pun Tuhan boleh mendengar. Tak ada sifat pun Tuhan mengetahui. Tuhan tu zat yang mengetahui. Zat yang bersifat yang mengetahui. Mengetahui tu ada sifat alimiyah, qadiriyah. Ada. Mu'tazilah gitu.
Lepas tu dia hantam kita sini. Dia kata, kalaulah pi bilang pula ma'ani ni, segala sifat-sifat ma'ani ni, qudrah, iradah, sama' basar kalam, dengan mana sifat ni, adakah kita ahli sunnah wal jamaah ni mengaku Tuhan tu zat yang tak sempurna? Kena ada sifat pula yang nak menyempurnakan zat? Ha. Diri sifat tu sempurna. Zat Tuhan pun sempurna. Diri sifat sempurna. Dia bagi sifat-sifat kamalat. Yang patut, yang layak dengan dia sebab ada juga belah kita ni seperti wahdaniyah tak sempurna. Kalau kita ketunggalan tak kemas. Kita ni tak berbilang-bilang. Mana zat kita ni cuma jahat firik je. Tengok seorang-seorang tu halus, seorang-seorang tu tak bertindih-bertindan. Tak murakab, tak bersusun. Oh, lekeh kita. Bukan dekat tu. Nak banding orang pendek dengan orang tinggi. Hak pendek tu boleh lekeh lah. Sebab apa? Juzuk dia tak banyak, tak bersusun banyak. Orang tinggi dia susun banyak, juzuk-juzuk dia. Oh, kalau gitu kita ni kena berbilang-bilang. Mau kemas. Tu. Tu jalan wajah lah. Mana kata layak di kita hak nama hamul. Sebenar di kita kalau kita berbilang. Tu. Kalau kita seorang tak kemas. Kena ramai. Dak kamalat Tuhan. Tu yang orang-orang kafir yang nampak gitu tu. Dia kata Tuhan ni kena berbilang. Sebab apa? Banyak benda nak jaga. Sebab tu dia kata Tuhan sungai pula, Tuhan laut lah, Tuhan awal lah, Tuhan dewa tu, dewa disusun beribu-ribu dewa. Lagi luh langit ni, lagi luh alam ni, lagi banyak dewa. Dia nampak kot tu. Dia nampak Tuhan tu sempurna dengan berbilang. Kita tak. Berbilang tu bukan Tuhan. Tak sempurna berbilang. Tak ini Tuhan kalau berbilang. Tuhan tu sah. Tu. Baik. Kata mu'alif rahimahullahu ta'ala, itulah kata-kata orang nak bertuhankan Tuhan. Tapi Tuhan tu dia tak kenal. Qadar Tuhan dia buh macam tu ya. Dia buh dekat tu ya. Tuhan. Bahkan dia bubuh Tuhan berbilang-bilang tu mana dia mengurang. Dia mondah lagi naik. Tapi hak itulah dia kata Tuhan. Sampai dia sanggup mengabdikan diri seumur hidup dia. Dengan apa yang dia sangka tu. Sanggup segala-gala. Sampai mati pun dia sanggup. Sampai habis nyawa dia. Dengan i'tiqad yang salah tu. Itulah kita kata orang yang kufur. Tu orang yang zalim ke diri sendiri. Inna syirka la zulmun azim. Tu buh lam tu. Lam muzahlaqah pula. Inna syirka. Asal dia la inna syirka. Tak bubuh lam di awal sebab inna pun taukid dah. Lam pun taukid, tak di ujung. Tak di khabar. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya zalim yang sangat besar. Zalim sungguh. Sebab apa zalim? Zalim ke diri sendiri, tak kenal Tuhan. Lepas tu apa yang dia duk sangka tu, dia ikut sangka dia sampai dia sanggup mengabdi diri, tak menikah, tak apa semua macam-macam. Duduk abdi diri, habis harta benda, habis tanah. Tiba-tiba dia buat tempat sembahan dia tu, baik dia buka pasar raya pun untung. Duduk tepi jalan pula tu. Duduk tepi jalan, semua tempat strategik. Tapi dengan sebab akidah yang salah tu, dia pergi bina apa-apa sembahan-sembahan. Habis harta benda. Habis diri dia habis. Dunia tak untung, akhirat tak kata lah. Kalau buat pasar raya pun bolehlah berjuta-juta. Tu. Itulah bagi syirik ni zalim yang sangat besar. Kufur tu zalim yang sangat besar. Kata mu'alif rahimahullahu ta'ala. Arti kamalat tu. Kesempurnaan. Mana diri sifat tu sempurna.
yang tiada terhingga banyaknya. Inilah akidah kita. Hak lebih daripada 20 ni, kita mengaku secara ijmal banyak lagi sifat-sifat Tuhan yang tak terhingga. La ya'lamullaha illallahu. Tak mengetahui akan kun hizat dia melainkan Allah. Tak mengetahui akan bilangan kamalat dia melainkan Allah Ta'ala saja. Tu. Itu mana tak terhingga tu. Bukan tak terhingga mana kita tak larat nak bilang tak. Tak. Tuhan tu, sifat Tuhan tu terhingga sebab rambut. Padahal kalau kita nak bilang boleh. Susah je lah, berat. Bukan macam tu sifat Tuhan. Tuhan yang mengetahui. Tu. Tak sampai pengetahuan kita. Subhanakala nuhsi thana'an alaik. Subhanakala uhsi thana'an alaik. Maksudnya engkau ya Allah yang tak dapat aku nak menghinggakan tu doa Nabi. Tak dapat nak menghinggakan kepujian sebab banyak sungguh sifat kepujian Tuhan, kamalat Tuhan. Baik, dan mustahil atasnya, atas Allah Ta'ala tu, segala lawan-lawan. Akan datanglah lawan ni kita bincang ke depan. Lawan makna apa? Lawan makna istilah lawan imkinak tu. Lawan makna mudad ke? Ini Pak lawan. Iaitu segala lawan tu, segala kekurangan dengan nisbah kepadanya kepada Allah, walaupun tak kurang nisbah kita. Bah kita ni kemah lah, tapi kemah pun kemah cara hamba lah. Tu. Seperti wahdaniyah tadilah. Kalau Tuhan berbilang-bilang, itu bukan Tuhan. Baik, kata mu'alif rahimahullah ta'ala, ni akan kita tafsil. Akan datanglah sifat-sifat semua ni. Dan harus dan harus pada akal. Pada akal mana? Pada pernampakan akal. Pada suluhan akal. Pada fikir akal. Ini nak bahas yang harus. Nak bahas harus ni. Harus ni sifat. Harus tu kena pada sifat. Dan apa kata? Harus ni kena bagi sifat yang harus. Kalau zat Tuhan pula, sifat Tuhan, sifat zat Tuhan, mana jawazul jaizat kita bahas lepas. Jawazul ijad, jawazul i'dam tu. Dan harus, yakni padan, boleh. Pada akal, pada fikir akal kita, ketentuan berbuat mungkin. Dan ketentuan meninggalkan berbuat, itu harus. Adapun buat dengan tak tentu mana-mana, tu wajib. Tu. Tak tentu mana-mana. Ni harus ni tentu. Boleh. Nak buat boleh, tak buat pun boleh. Tu mana boleh, harus mana boleh. Nak buat pun boleh, tak buat pun boleh. Adapun yang mana-mana yang tak tentu, tu wajib bagi Allah. Tak tentu mana-mana. Mendekatkan faham saja. Nak mendekatkan faham saja. Misal ni bukan mesti tepat-tepat. Cuma nak mendekatkan faham. Sebab tu kalau orang nak tekan kita pada misal, itu orang tak cerdik. Sebab tu kata hukama, al-bahth fil misal laisa min da'bir rijal. Bermula membahas-bahas pada misal. Dia kata misal hang ni tak betul ni. Kita bagi tahu dia misal tu hanya mendekatkan faham sahaja, tak mesti tepat-tepat. Kalau nak bahas, nak tekan pada misal tu, orang tak cerdik tu. Laisa min da'bir rijal, bukan kerja laki-laki. Laki-laki ni orang cerdik lah. Tu kerja orang bodoh belakang tu. Misal macam ni, bila kita qada hajat, wajib atas kita, wajib tu, antara dua pekerjaan, wajib atas kita. Wajib yang mana-mana? Wajib sama ada. Dua-dua lah. Dengan tak tentu. Tak tentu belah ni, tak tentu belah ni. Sama ada istinja dengan air atau batu. Nak pilih air, nak pilih batu. Batu ataupun barang pada mana batu.
sabut ke, tisu ke, kertas ke apa saja, asal boleh menanggalkan najis. Mana-mana satu dengan tak tentu. Mana-mana dengan tak tentu tu wajib. Bila kita istinja saja, walaupun wajib tu tak bersegera pun, bila kita qada hajat saja, wajib kita beristinja. Dengan mana-mana. Dengan tak tentu tu wajib. Adapun kalau tentu harus. Aku tentu ayak, harus. Nak tentu ayak boleh. Nak tentu batu, boleh. Tu kata. Tentu tu harus. Tentu sebelah sini ke, tentu sebelah sini ke, boleh. Yang sini pun boleh. Yang sini pun boleh. Tu. Adapun tak tentu mana-mana, dia tadilah ayak ke batu. Tu wajib. Wajib beristinja. Tu. Dengan yang mana-mana, tu wajib. Cuma misal saja tadi. Sebab apa? Sebab di sini boleh himpun. Boleh himpun isinya nak ayak batu dulu. Lepas tu ayak. Itu afdal. Afdal kita istinja dengan batu dulu ataupun tisu ke apa ke. Lepas tu barulah dengan ayak. Tu afdal. Himpun tu afdal. Pasal wajah afdal kat mana? Wajah dia, tangan kita tak bersentuh dengan najis. Kalau terus kita pergi buah ayak, pak tangan kena najis, duk gosok. Tu kena najis. Tak afdal. Tangan kita kena najis. Kita buang dulu dengan tisu, buang. Baru kita istinja dengan air. Itu lebih elok bagi kita. Lebih lagi kita duduk dalam masyarakat yang majmuk ni lah. Kita tuduh orang kata, ni mereka ni tak guna ayak ni. Duk guna kertas ya. Geli. Kadang-kadang orang fikir kita pula, mereka ni duk tangan duk sentuh najis. Dak basuh kata dengan ayak. Walaupun basuh dengan ayak, tangan mereka pak kena najis. Walaupun buh semua. Dia duk terbayang juga. Tangan kita kena najis. Dia kata, geli. Dia kata kita geli. Elok sangat. Kita guna dua. Tisu tandas pun kita beli. Bubuh di tandas. Ayak pun kita guna. Tu afdal bagi kita. Siapa tak kata apa dah. Siapa tak boleh nak tuduh kita. Siapa tak boleh nak luat kita. Cukup-cukup elok. Tu. Lebih-lebih lagi orang meninggal roti canai. Sebab tu roti canai jangan beli pagi-pagi. Tengah hari sikit beli roti canai. Sebab apa? Malulah pagi-pagi subuh tu. Dia masuk rumah kecil dulu. Dia masuk. Memanglah dia sabun. Dia cuci semua tangan dia. Saat lagi dia bikinnya roti canai. Orang yang mula-mula beli tu dapatlah habuan sikit. Dah lah bukan dapat benda tu. Dapat asar-asar tu ada lah. Asar-asar dia. Kesan-kesan tu ada. Tu. Beli tengah hari sikit. Agak pukul 8, tengah orang. Tak apalah, hilang lah. Tapi kalau dia guna tisu, tak apa, selamat lagi tu. Tu kata afdal tu. Dia guna tisu dulu. Guna tisu habis. Tak ada dah tempat tu. Baru dia sulam dengan ayak. Cukup cantik. Tu. Lebih-lebih lagi. Tu. Baik. Kata mu'alif rahimahullahu ta'ala. Jangan berebut awal-awal lah. Pilih lewat sikit. Kata mu'alif rahimahullahu ta'ala. Hagi isu kat lah. Sana dah bukan. Lepas tu. Kita nak abad wajah afdal tu. Hadi kena terima lah benda tu. Memang sungguh. Benar sungguh. Syarat habak sungguh. Syarat bila dah habak sungguh. Kena mengaku tu. Tu. Dan harus pada akal. Tu harus ni tentu mana-mana. Tentu buat ke tentu tak buat. Adapun tak tentu mana-mana, tu wajib lah. Harus pada akal ketentuan berbuatkan mungkin dan ketentuan meninggalkannya. Meninggal mana tak buat sini. Tinggal mana tarku, tak buat. Takluk pada mana ni? Membuat. Takluk membuat ni. Bukan harus tak. Takluk pada membuat. Membuat pada masa imkan. Bukan padan pada masa imkan tak. Pada masa imkan ni, pada masa yang bukan masa azali. Bukan masa imkan. Masa imkan ni bukan masa azali. Azali tu bukan masa, tapi nak adu. Nak bagi mudah faham. Ini masa imkan ni, masa azali. Imkan ni boleh kita masa lah.
Tu azali bukan masa. Jadi harus tu sedia kala sifat zat namanya. Harus tu jawaz sebagai sifat zat. Membuat ni baru sifat fi'il. Membuat ni masa imkan. Takluk itu jaga takluk tu. Membuat tu dan tak buat tu pada masa imkan. Ini masa patut padan timbul mungkin ni. Tu masa imkan. Masa imkan ni jugalah. Takluk qadah bagi qudrah ni masa imkan ni lah. Bukan masa azali. Sebab qudrah ni dihala ke mana? Pada benda yang harus, bukan benda wajib. Tak ada kita masa azali wajib. Adamuna fil azal fardun min afradil wajib. Tak ada kita masa azali tu satu afrad daripada afrad wajib. Satu biji daripada biji-biji wajib tu wajib tak ada kita masa azali. Tak masuk wa ta'alluq qudrah. Jadi ta'alluq qadah bagi qudrah tu masa imkan. Habis itu kan. Dan sungguh pun wajib pada akal bahawa ada baginya sifat-sifat kamalat yang amat banyak dan mustahil atasnya lawan-lawannya yang kekurangan, tetapi situ lah. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.